pembelajaran dan juga mendapatkan maklumat, data-data yang diperlukan di sekolah. Bukan setakat ini je kita berhenti ataupun kita hanya tahu Google Meet, kita nak tahu macam mana nak buat Google Form, macam mana nak mengaplikasikan semua ini. Tapi lebih daripada itu, kita akan terus menyuburkan atau membugarkan ICT di sekolah ini. InsyaAllah semua saya ingat guru-guru dapat menyambut hasrat baik ini, dan juga kita akan sama-sama menghargai apakah usaha-usaha yang dibuat oleh guru-guru. Contohnya macam kemarin dan hari ini, kemarin Kabila itu kan, dan hari ini kita sama-sama mendengar, tak kiralah daripada siapa. Saya harap juga pada pihak pentadbir dapat memberi sokongan yang lebih baik untuk pembugaran ICT di sekolah. Yang seterusnya, dalam industri yang keempat, kita cuba untuk melaksanakan yang terbaik yang boleh kita jalankan, terutama dalam merealisasikan aspek penggunaan ICT, penggunaan multimedia di dalam kelas masa mengajar murid. Kita cuba supaya menjadi pembelajaran yang lebih menarik. Sekarang ni kita sedang menggunakan untuk PJJ, dan kita mungkin satu masa bila keadaan sudah pulih, kita menggunakan di dalam kelas, dan semua data-data yang diberikan perlu direkodkan dengan tepat dan mudah. Saya sudah bincang dengan cikgu-cikgu, beberapa orang cikgu, untuk menjadikan ICT ini sebagai satu kita punya kekuatan di sekolah. Kita ada kepakaran dan kita ada kebolehan guru-guru yang sangat committed untuk membangunkan ICT ini, insyaAllah. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada Cikgu Samsul dan juga rakan-rakan lain, dan kepada mereka yang akan membina terus ICT. Kita bagi satu kredit lah untuk yang telah pun melaksanakan dan yang akan melaksanakan ini untuk pembangunan SK Kepayan. Dengan itu, sekali lagi tahniah kepada semua guru juga kerana dapat mengikuti sesi ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berkursus. Terima kasih. Okey, Zan. Alright. Terima kasih, Cikgu. Sorry ya Cikgu, saya rasa saya punya problem juga. Saya yang ada masalah. Yang lainnya dengar kan itu pendidi. Oke, terima kasih banyak. Oh, ya sebab saya punya yang saya rasa yang ada problem. Guru-guru boleh dengar gak suara saya? Sebab saya tidak dapat dengar suara GB tadi. So apa-apa pun terima kasih Cikgu atas ucapan tadi. Dengar dengan. Cikgu boleh respon di chat ya. Dengar. Kalau ada gangguan apa bagi tahu. Oke, clear. Alright. Oke. Setakat ini kita tengok. Oke, kita boleh tengok kehadiran. Sekarang kita rekod dalam 35 orang sudah. Ada juga yang inform saya dia orang tengah tengok daripada live stream juga. Okay, terima kasih yang untuk mengikuti untuk bengkel hari ini. Kita akan buat step by step aja, kita akan buat yang paling penting dulu. Sebab untuk teman-teman guru-guru juga kemarin hari Selasa kita sudah buat bengkel untuk semua penatia, dan alhamdulillah guru-guru sebenarnya sekarang boleh direct access ke Google Drive, MOE itu, untuk makluman semua cikgu boleh masuk di Google Drive cikgu masing-masing. Okay. Dan pergi tengok di bahagian share with me. Di bahagian share with me itu, guru-guru akan dapat view. Kalau cikgu sebagai pentadbir, pentadbir akan boleh view untuk file-file panitia, GB dan PK1. Dan guru-guru yang mengajar untuk setiap panitia, cikgu-cikgu boleh direct access ke e-filing panitia.
Asal kita sudah set up hari Selasa tu, cuma ketua-ketua panitia masih dalam proses untuk masukkan bahan-bahan tu ke dalam sana. Okey, salah satu kelebihan bila kita guna sistem Google Drive ni, sebab Google Drive ni sebenarnya benda yang kalau ada yang tidak faham apa tu sistem Google Drive ni adalah sistem yang dia panggil pen drive maya sebenarnya. Kita selama ni kita pakai bukannya ERPS yang betul-betul yang macam di bawah Yes. Tahun lepas kita ada 2 tahun sudah sebenarnya guna ERPS. Sebenarnya ERPS yang sebenar di bawah Yes punya tu dia ada tapak lain sebenarnya. Cuma kita laksanakan sebelum ni kita hanya guna sistem di bawah Google Drive. Google Drive ni sebenarnya semua email kita, apa-apa email yang kita bina, personal ke apa, memang ada Google Drive-nya. Automatik dia akan by Google Drive. Cuma kelebihan yang disediakan oleh kerajaan ni sebelum ni Yes, yang sekarang ni kita pakai yang di bawah MOE yang kelima ni, kelebihan dia punya storage unlimited cikgu. Ya, dia ada tunjuk di sini. Kalau cikgu nampak, saya tunjuk di yang ini. Dia unlimited storage. Dia akan bagi tahu, dia ada bagi tahu di belakangnya tu berapa lagi kaki dia. So, kita boleh record, kita boleh letak banyak maklumat sebenarnya. Cuma kita kena belajar untuk susun jadi sana. Okay, so untuk makluman cikgu-cikgu, cikgu-cikgu boleh buka juga sambil-sambil. Mungkin yang guna laptop, ada laptop lain ataupun dia guna komputer boleh buka tab lain, masuk ke email MOE masing-masing, masuk ke kalau ada yang tak tahu bagi tahu macam mana memasuk benda tu. Pergi Google, selepas tu cikgu boleh masuk di bahagian saya tunjukkan cara dia. Mungkin ada yang confuse macam mana memasuk di Google Drive yang masing-masing. Mungkin ada yang biasa guna juga ataupun yang sebelum ni guna cuma dia tidak pernah cikgu masuk pergi Google, masuk saya terus direct type Google Drive pun boleh sebenarnya cikgu. Lepas tu dia akan minta kita boleh pilih banyak untuk storage untuk Google Drive ni cikgu. Cikgu boleh direct masuk sama ada kalau cikgu pernah login, ini yang paling basic. Kalau tidak pernah masuk, boleh direct masuk daripada sini. Ataupun yang paling senang, bila kalau cikgu pernah login. Kejap, minta guru-guru yang mengikut ni. Cikgu boleh add account cikgu kepada banyak yang ada cikgu pakai. So cikgu boleh switch anytime bila cikgu mau masuk ke Google Drive tu. Samsul, GB nak bercakap sekejap tu. Alright. Dan kita boleh tukar. Bila kita sudah login, dia akan masuk ke paparan begini cikgu. Cikgu masuk di bahagian share with me ni. Cikgu masuk di bahagian share with me ni. Cikgu klik dan pastikan cikgu dapat e-filing untuk panitia ataupun kelas yang cikgu, subjek yang cikgu ada ajar lah. Maksudnya kalau cikgu mengajar di bahasa Arab, pastikan cikgu akan dapat tagging e-filing daripada hello. Iya Pak. Hello. Iya. Saya tidak dapat dengar suara cikgu sebenarnya. Sorry. Ya, saya yang tidak dapat dengar suara cikgu. So, sekali lagi saya bagi laluan untuk suara besar. Begini, untuk tadi saya nak ingatkan guru-guru, benda ni tak boleh ingat semua tahu, tapi kita kena buat catatan. Ada buku, ada ni. Ini nak ingatkan, bukan cikgu tak buat, tapi saya nak ingatkan supaya kita ada catatan untuk setiap proses macam mana nak buka apa ni Drive, Google Drive dan sebagainya itu. Sebab nanti kalau ini tidak kita tanya banyak kali. Buat satu nota. Okey, so teruskan. Teruskan, Sol, teruskan.
macam ada masalah tu mic GB. Sorry. Sebab ada Teruskan. Sebab minta maaf cikgu, saya yang rasanya ada problem sebab saya tidak dapat dengar suara cikgu. Tapi yang lain bila saya yang buka mic saya dapat dengar suara orang lain dapat dengar suara saya. Saya yang tidak dapat dengar suara cikgu. Okey, saya teruskan cikgu. Sam, Okey. Sam, Bila dengar cikgu suara masuk saya? di bahagian share with me itu. Halo? Sam, sebab kita sudah buka 2 folder ni. Satu MOE, satu Meet ni kan? Hello? Sam, dengar suara saya? Good. Okey, bila cikgu masuk bahagian share with me itu, pastikan cikgu dapat akses ataupun dapat tengok di sana. Maksud share with me ni benda yang dikongsi dengan kita. Kalau cikgu pakai bahasa Melayu, cikgu boleh tengok tu di dalam sana e-filing ataupun panitia apa yang ada tag cikgu. Kalaulah in case ada cikgu dapat panitia tu cuma cikgu mengajar di panitia tu. Tolong maklumkan dengan KP lah. Sebab mungkin ada problem dari segi tagging tadi. Okey. Dan kelebihan dia bila kita pakai ni, saya tunjukkan contoh. Masa kita masuk kepada file panitia matematik. Salah satu benda yang cikgu boleh, untuk makluman guru yang mengajar, kita memang buka tagging dia ni. Kita buka tagging dia sebagai guru yang mengajar sebagai editor. Maksudnya cikgu-cikgu boleh masuk ke dalam tu dan boleh letak bahan cikgu sendiri. Saya akan tunjukkan ada 2 tempat yang guru-guru boleh akses dan perlu masukkan bahan sebenarnya. Okey, dan kita akan letakkan sebagai viewer untuk orang-orang yang contohnya macam pentadbir ataupun biasanya kita letak pentadbir lah sebagai viewer saja untuk orang boleh akses juga e-filing ni. Cuma orang tidak boleh edit, orang hanya boleh pentadbir ataupun pelawat yang datang ataupun orang yang memerlukan bahan dalam panitia itu, dia boleh download, cuma dia tidak boleh kacau kandungan dalam sana. Yang boleh hanya owner dia ataupun panitia tu, ketua panitia tu dan ahli-ahli dalam panitia tu. Okey, alright. Okey, ini yang pertama. Ada 2 benda yang perlu cikgu sangat penting untuk kita sentiasa update lah. Yang pertama PBD. Okey, di dalam e-filing panitia ni dia ada masuk bahagian analisis headcount, field dan PBD. Dan untuk makluman cikgu, semua guru memang ada file dia masing-masing dalam sana. Cikgu boleh masuk dalam sana dan cikgu boleh upload bahan cikgu. Untuk macam contoh matematik ni kami buat sudah tahun kedua, jadi bahan-bahan yang guru-guru bagi update ataupun dalam bentuk soft copy yang orang buat, sebab PBD ni benda yang kita buat secara berterusan. So bagi saya macam kalau kita print agak membazir, so kita kena update balik-balik benda tu. So better kita update dan hantar salinan soft copy tu sama ada direct kepada ketua panitia ataupun cikgu boleh direct terus masukkan sendiri ke file ke Google Drive panitia tu ikut cikgu punya nama masing-masing. Okey. So dalam sana senang. Kenapa? Bila kita mau dapatkan data tu, in case kita kena cerap ataupun ada pemantauan daripada luar ataupun untuk diri kita sendiri, kita boleh akses sebenarnya Google Drive ni melalui telefon kita saja. Okey. So kita direct simpan semua bahan-bahan cikgu create yang cikgu buat, simpan dalam sana. Sama ada dia bentuk dalam transit form ke yang pelaporan. So pelaporan seingat saya macam kita kena wajib untuk buat setahun 2 kali. Yang transit form ni kelebihan transit form ini pun mungkin perlu kepada penyelarasan juga lah, sebab untuk tahun 1 dengan tahun 4 setahu saya sekarang tahun 1 dengan tahun 4 kita tiada lagi satu bahan yang tapak yang berasingan, dia hanya satu tapak keseluruhan sahaja. So sebaiknya untuk tahun 1 dan tahun 4 ni kita buat pakai guna transit form, sebab tapak keseluruhan tu dia hanya terus kepada satu topik, dia tidak ada subtopik. Cuma tahun 5 atau 6 dia masih guna tapak TPK yang lama, jadi dia masih boleh ada pecahan dia sana. So dia lebih detail lah. So mungkin kita akan selaraskan selepas ini untuk yang tahun 1 sampai tahun 4 tu kita guna transit form
ikut penelitian masing-masing lah. Sebab transfer ni sebenarnya bukan benda yang compulsory ya, dia bukan benda yang wajib untuk PBB. Okey, yang kedua, dalam e-filing panitia juga ada satu tempat lagi yang cikgu boleh akses. Ini makluman awal saja cikgu, ini bukan yang kita maklum. Di bahagian penyeliaan dan pencerapan ni. Penyeliaan pencerapan ni kami letakkan untuk semua panitia, kita letakkan di bahagian borang penilaian tu, file untuk setiap guru. So kita boleh rekod untuk pencerapan sendiri ataupun bahan RPH dengan guru-guru punya borang tu boleh upload dalam sana. Cikgu pun boleh upload sendiri bila ketua panitia minta. Okey, so settle. Setakat ni boleh ikut ke cikgu? Okey. Kita pergi step by step ya. Okey, setakat ni boleh ikut ke juga atau terlampau laju kita pergi, itu makluman saja. Okey, alright. Okey. Okey. So kita pergi masuk kepada yang kita mau selaraskan hari ini ya. Okey. Alright. Okey, kalau boleh kita pergi kepada mungkin cikgu sudah tengok yang slide yang cikgu Jainun post sebelum ni. Saya bagi tunjuk balik ya. Yang ada saya post malam di ini slide yang cikgu Jainun kongsikan bagaimana cara untuk masuk. Ini untuk lebih detail lah untuk guru-guru yang mungkin bukan tidak biasa, mungkin lama sudah tidak pakai. So boleh rujuk balik kepada tata cara ni yang cikgu Jainun kongsikan. Macam mana untuk masuk ke Google Drive masing-masing. Ini lebih detail dia step by step. Ini saya tak perlu tunjuk. Saya cuma mau pergi tambah ini hasil perbincangan dengan guru besar, saya mau tambah bahagian sini ya. Sebab apa? Sebab sebelum ni kita yang cikgu Jainun buat ni, kita buat sampai 5 sahaja. 5 pecahan dalam folder masing-masing. Untuk makluman cikgu, setiap guru memang sudah ada, ini memang di bawah admin. Kalau cikgu pergi share with me tu, dia akan ada satu, saya tunjukkan dia akan, kita boleh tahu siapa yang share dengan kita. Okey, cikgu boleh nampak di sana, dia akan tunjukkan ni. Macam ni ada nombor kita di depan 12, Samsul Pratin saya. Kalau dia ada share by siapa, ini daripada admin sekolah. Maksudnya yang diurus oleh cikgu Jainun dan cikgu Syaman. So benda ni sebenarnya kita sudah buat daripada bulan 3 hari itu masa PKP. Okey, dan kita pernah buat benda ni 2 tahun itu. Cikgu Samsul. Dan cikgu boleh tengok perkara pertama, cikgu kena pastikan yang cikgu dapat ni betul. Maksud saya betul, bila cikgu buka. Cikgu Samsul, boleh dengar suara saya tak? Sorry. Cikgu Samsul. Dia tak dengar. Boleh dengar suara kan? Tak keluar. Slideshow. Cikgu Samsul, slideshow boleh? Alright, sorry. Okey. Sekali lagi cikgu. Pastikan cikgu dapat yang betul. Yang betul ni maksud saya sebab okey, bila cikgu buka di sana, di bahagian share with me tu yang dikongsikan dengan cikgu, dia akan bagi tahu daripada siapa yang bagi kongsikan. Ini yang daripada sekolah yang daripada start bulan Mac hari itu. So bila masuk ke dalam sana, cikgu buka gambar orang yang paling tepi tu. Di sini kita boleh tengok siapa yang sebenarnya kita punya orang yang share, owner kepada file tu ataupun folder tu lah, yang create folder tu, dan dia letakkan di sana siapa yang memantau kita. Selalunya dia akan letakkan penilai pertama kita dan juga guru besar. Guru besar dia akan terima semua folder-folder tu. Okey. Dan mereka memang diletakkan sebagai editor sebab untuk tujuan pentadbir untuk buat semakan. Okey. So pastikan cikgu dapat semakan yang betul lah, maksudnya kalau cikgu punya penilai PK1, pastikan PK1 di sana. Kalau nilai PKM, PKM lah. Ini petang, kalau salah bukan orang dia, maksudnya cikgu kena maklumkan dengan admin, dan sebenarnya kita boleh masukkan sendiri ya. Cikgu boleh masukkan sendiri juga sebenarnya siapa yang penilai kita kalau benda itu tidak betul. Kita boleh edit sendiri sebenarnya di sana. Sebab kita memang diletakkan sebagai editor oleh owner kepada folder itu. Okey. So, berbalik kepada tadi, yang cikgu Jainun post sebelum ni, kita buat sampai 5 saja, sampai RPH. So, saya bincang dengan GB hari itu,
GB minta untuk kita letakkan satu lagi tambahan folder ke-6 untuk PBD, pentaksiran bilik darjah. So ini yang sebenarnya kita mau selaraskan supaya apa? Supaya mudah untuk cikgu-cikgu semua lah. Kalau yang belum buat nanti buat ikut susunan tu lah. So tambahan kita tambah satu folder untuk PBB. Alright. Okay, setakat ni boleh cikgu. Boleh. Boleh catat, tak ada risau. Saya rakam juga sesi ni. So nanti kalau tak faham boleh tengok balik. Okay. Okay, good. Alright. Okay. Sebab yang asal daripada yang Cikgu Jainan bagi, dia hanya ada 5. So kita tambah satu lagi. Siapa yang buka laptop boleh terus buatlah cikgu supaya cikgu tidak confuse nanti. Okey. Asalnya cikgu Jainan letak sini 5. So kita tambah satu lagi folder ke-6 untuk PBD, pentaksiran bilik darjah. Dia akan jadi macam begitu nanti, cuma ada tambahan. Ini cikgu boleh upload di Rasmi ya, di Rasmi sekolah pun ada dokumen. Itu settle. Ini boleh ya. Supaya seragam, tujuannya kita buat supaya benda tu seragam. Kalau tidak, nanti ada yang buat dia berterabur-terabur. Jadi tak cantiklah bila kita buat sistem QR code dia nanti. Ini tujuannya kenapa? Sebab saya tahu cikgu-cikgu sudah buat juga, banyak yang sudah buat sebenarnya untuk Google Drive. Cuma mungkin bila dia tidak seragam, ada yang buat 5 folder, ada yang buat 6 folder. Kita buat sistem QR code dia nanti dia tidak sistematik. So tidak cantik lah. Okay. Alright. Okay, setakat ni okay cikgu. Okay, dan saya kongsikan beberapa perkara yang senang. Ini benda yang saya buat dan saya rasa semua kita pun boleh buat dengan mudah. Yang pertama, untuk pengisian bahan-bahan di dalam folder tu. Mungkin ada guru-guru yang tunjukkan lah supaya cikgu boleh nampak. Syam, slideshow please. Tak nampak? Type saja di chat ya kalau cikgu tidak paham ataupun termiss. Okey. So kita pergi yang pertama. Selalunya data peribadi ni ada yang buat guna form. So saya punya cadangan paling bagus sebenarnya untuk dapatkan data peribadi ni paling senang. Kita masuk kepada e-operasi masing-masing. Di hujung e-operasi itu di bawah sekali kita boleh download ni sebenarnya dokumen maklumat diri kita. Dia bila kita buka dia memang terus. Saya rasa ini yang paling baik sebenarnya sebab e-operasi benda yang memang kita update selalu. So maklumat-maklumat tu memang kita boleh dapat terus sebenarnya daripada sana. So bila ada perubahan data ataupun maklumat kita ada data baru kita masukkan dalam e-operasi ataupun ada perubahan, kita download balik lah, ganti saja dokumen tu dalam sana. Jadi tak perlu print dia anytime orang untuk dalam data peribadi itu dia boleh akses terus. Okey, yang kedua untuk DSKP dan yang ini sebaiknya ikut kepada subjek yang wajar lah. Ini folder daripada individu sendiri. Kalau ada berapa subjek cikgu ajar, cikgu letak untuk DSKP itu dalam sana. Dan yang terbaru memang kita pakai DPK ya, dokumen penjajaran untuk start buka sekolah hari itu. So pakai yang baru. Kalau cikgu tidak tahu macam mana mau dapatkan benda ni, boleh rujuk ke panitia. Dan sebenarnya kita boleh dapatkan sendiri untuk dokumen standar pembelajaran ni direct terus ke bahagian pembangunan kurikulum punya tapak. Di situ lebih safety lah. Sebab apa? Sebab memang di sana tu yang share tu memang daripada BTK terus untuk DSK dan DSKP. Okay. Pastikan kita ada masukkan yang penjajaran punya. Sebab kita pakai penjajaran untuk start buka sekolah hari ini. Okay. Yang ketiga, RPT pun sepatutnya kita pakai RPT yang penjajaran punya juga. So tidak ada perubahan.
Ini pun sebenarnya cikgu boleh dapatkan direct dengan KPKP, ada yang memang buatkan untuk semua ahli panitia. Okey. Kalau tiada pun sebenarnya cikgu boleh Google juga. Dapatkan terus daripada internet. Cuma ubahlah dia punya nama sekolah apa, pastikan dia sama dengan kita punya sekolah punya. Untuk jadual waktu, ini sama ada cikgu mau gambar ataupun cikgu screenshot daripada jadual waktu sekolah punya. Yang dibagi itu individu letakkan dalam sana. Okey. Ini tidak masalah saya rasa yang untuk RPH inilah sebab kita buat benda ni daripada ini daripada pentakdir lah. Cuma kalau saya sebab sebelum ni memang guru-guru kita pakai daripada hard copy, okey. So tapi kebanyakan guru memang memang sediakan dalam salinan soft copy kecuali yang bertulis ya. So untuk pelaksanaannya sebab kita kembali laksanakan bermula daripada Jumaat ni, so mungkin folder hanya perlu daripada Oktober ke Disember. Saya rasa macam itulah. Tapi kalau cikgu rasa mau bahan-bahan tu ataupun yang sebelum-sebelum ni yang RPH yang cikgu sudah buat dalam bentuk soft copy tu mau simpan dengan selamat, sebaiknya buat dia simpan jugalah dia, buat bulan dia dan letak ikut folder dia. Kalau saya memang letak benda tu ikut bulan dan memang dia ada minggunya saya tulis. Saya ikut minggu yang memang kiraan minggu biasa punya. Okay. Ini terpulang di dalam ni tidak wajib cikgu, cuma bulan ni kita selaraskan pakai bulan dan di dalamnya contoh macam sekarang bulan Oktober kita memang letak minggu ke berapa, tarikhnya letak di sana. So dia mudahkan untuk kita dan juga mudahkan untuk penyimak tu nanti. Siapa yang semak kita punya RPH ataupun bila orang masuk ke kelas kita guna sistem QR code, dia terus boleh masuk dan dia boleh tahu di mana dia boleh rujuk kita punya RPH. Okay. Alright. Setakat ni boleh cikgu, boleh ikut ya. Okay. Boleh cikgu Ainul, kita boleh move sebenarnya folder yang kita buat di drive kita boleh move ke folder dalam share with me, tidak ada masalah. Okay. Cikgu Sari, saya tidak guna slideshow cikgu sebab saya ambil pendekatan untuk buat hari ini dia berbentuk bengkel. So maksudnya sebaiknya cikgu terus buat benda tu dalam, kalau better terus hands on. Saya ambil pendekatan untuk hari ini dia bukan saya bagi taklimat saya bagi tengok contoh dan sambil-sambil tu cikgu boleh tanya ataupun kita terus buat sama-sama. So mudah untuk saya tunjukkan kalau cikgu tidak faham dari segi. So, kalau slideshow ni dia lebih untuk penerangan, slideshow boleh rujuk yang penerangan daripada cikgu jangan bagi sebelum ni. Kak Eza tanya lebih terpulangkah itu tidak, saya rasa terpulang daripada kita sendiri untuk susun dalam sana. Janji yang folder luar saja kita selaraskan. Okey, sebab sebelum ni yang kita sudah buat sampai 5 saja yang kita selaraskan untuk tambah satu folder untuk PPT. Alright. Okey, satu lagi yang saya mau tunjukkan di sini nanti dulu di bagian RPH ini. Memandangkan kita isi link cikgu sekarang, kita pakai link daripada JPM. Okey, ini mungkin ada yang tahu sudah, ada yang mungkin tidak tahu juga. Kalau cikgu ingat, masa kita isi link tu mula kemarin ataupun sebelum ni, kita pakai tu. Kita ada masukkan email sebenarnya. Okey, saya tunjukkan dengan itu. Cikgu ada masukkan email masa isi link tu.
So, cikgu buka di mana email yang cikgu masukkan benda tu. Masa cikgu isi borang link daripada JPN tu, masuk link, masuk email tu. Okey. Ini saya tunjukkan dan dia akan hantar tu salinan kepada kita. Saya mau tunjukkan di sini. Sebab ada yang sebelum ni, ini sebenarnya rekod catatan ni, kenapa JPN bagi kita untuk supaya dia bagi kita salinan untuk rekod ni. Cuma saya mau tunjukkan di bahagian chain. Bila macam mana kita mau save benda ni. Cikgu masuk di bahagian email yang cikgu dapat tu, yang cikgu letak di sana lah. Email peribadi yang masa kita isi link tu, buka dokumen tu, dia akan keluar, saya ulang balik bagian sini. Dia akan keluar daripada siapa yang bagi tu. Pelaksanaan aktiviti jarak jauh tu. Okey. Cikgu klik di bahagian print. Klik bahagian print, dia akan keluar satu dokumen begini. Cuma kena ubah. Di sini yang kena ubah. Ubah dia punya kepada save as PDF juga. Untuk kita save dokumen ini dalam bentuk PDF, dan itulah dokumen yang kita akan upload nanti sebagai bukti yang memang kita ada lakukan PDPR ataupun pembelajaran jarak jauh. Save dia sebagai PDF. So, kalau juga tidak ubah dia pada PDF ni, memang tak boleh, dia tidak akan save. Selalunya dia akan keluar untuk print saja dulu. Dia akan keluar bentuk begini. So, klik bagian destination ni, tukar dia pergi PDF. So, barulah cikgu save. Cikgu rename baliklah benda tu. Okay, kalau save, letak di bagian folder cikgu, save dalam komputer dulu. Okay, rename dia balik. Minggu keberapa, tarikhnya apa. Okay, selepas tu, barulah nanti dokumen yang sama tu, barulah cikgu masukkan di ikut dia akan jadi beginilah nanti dalam bentuk PDF. Dan pentadbir pun boleh komen lah. So, saya nampak cikgu Madam Grace komen untuk yang dokumen ni, dia boleh komen direct juga di sini. Orang boleh tag. Okay, dia akan keluar dalam bentuk begini. Okay. Ini untuk sebab mungkin sebelum ni kita tidak tahu benda tu dihantar tapi kita tidak pakai, sayang sebab memang kita kalau kita ada isi memang dia akan hantar ke email kita tu. Alright. Boleh cikgu? Okey, sorry. Dah, itu tambahan saya Nur. Itu tambahan. Mungkin ada yang tak tahu macam mana mau save dia daripada email. Okey, saya tunjukkan macam mana. Ini soalan daripada Cikgu Grace. Dia tanya macam mana mau tahu yang guru tu bahawa dia sudah disemak dan kalau ada komen apa masuk, sebenarnya Cikgu boleh masuk dalam di bawah kita punya MOE ni, sebab kita pakai sistem daripada MOE ni, masuk Cikgu punya Gmail. Klik di bahagian di sebelahnya, masuk lagi Gmail, dia akan keluar kita punya tapak Gmail ni lah daripada email tu. Dan kita boleh tahu kalau pentadbir tu masuk untuk masuk, dia akan bagi tahu pentadbir masuk untuk komen kita punya RPH. Dia akan bagi tahu daripada mana apa yang dia komen. Kita boleh rujuk di minggu keberapa yang dia semak, apa komen dia, kalau dia ada penambahbaikan apa. Ini yang paling basic lah, masuk pergi sebab setiap daripada email tu memang dia akan sediakan tapak Gmail dia juga. Okay, setiap kita punya email kita memang dia ada email, memang email lah tujuannya pun. Okay, so kita boleh tengok komen dia di sana. Okay, dan rujuk kalau ada penambahbaikan yang diperlukan. Sebab untuk pentadbir dia hanya teks saja benda tu kan. Okay, so di sini dia tunjukkan minggu ke 26, 24 Jun. So bila kita masuk, kita boleh tengok sebenarnya pentadbir sudah semak kita punya 24 Jun. Okay. So, bila kita buka, kita boleh tengok dia orang boleh tag untuk komen tu di sana.
Dan selalunya memang kita boleh nampak kalau siapa yang last modified kepada dokumen kita tu. Dan yang sebelum-sebelum ni memang kebanyakan yang pentatun memang pakai, orang memang sediakan macam tapak untuk stamp pad tu. Dan di hujungnya orang tulis untuk disemak lah. Itu yang sebelum-sebelum ni kita pakai. Okey. Oh, mau ulang balik. Okey, saya ulang balik yang macam mana mau save daripada email. Macam mana mau save daripada email yang kita daftar. Untuk makluman, semalam kita mula sudah isi yang borang pelaporan selepas kita mengajar daripada rumah tu. Okey, so apa email yang cikgu letakkan tu, dia akan hantar ke sana salinan untuk dokumen yang kita isi tu, Google Form tu. So cikgu buka email yang cikgu tulis dalam sana, carilah di inbox, pastikan kita dapat salinan tu. Kalau cikgu tidak dapat salinan tu, maksudnya email yang kita letak tu salah lah tu. Okey, email peribadi kan tak kisahlah, guna email MOE ni pun boleh. Lepas tu masuk dalam sana. Sebelum ni sebab kalau kita benda ni kan dia, kalau kita tidak kasi keluar dia sayang, sebab bagi saya macam dia bukti yang kita memang laksanakan. Selain kita ambil gambar daripada murid-murid, ini adalah bukti yang paling jelas yang memang kita ada buat pengisian apa everything. So terus klik masuk dalam sana, pergi bahagian masuk pergi inbox. Okey, masuk bahagian pelaksanaan tu. Klik print tu. Lagi saya klik print. Di sini yang kena ubah. Sebab selalunya kalau kita klik print tu, dia akan keluar print tu. Ikut memang yang kita komputer kita setup apa lah. Dia selalunya keluar begini tu. Di sini yang tidak tahu sebenarnya benda tu boleh di save. Ramai yang mungkin yang tahu okey lah. Ini tambahan untuk yang tidak tahu. Kita boleh ubah destination tu, tukar dia pergi PDF. Save as PDF. Okey, barulah kita save. Save, rename dia balik lah macam biasa. Nanti baru upload ke ERPH tu. So itu adalah bukti yang kita mengajar hari itu. Okey. Itu yang paling, ini yang wajib lah. Selain itu yang gambar budak-budak menjawab apa itu kita susun dalam bentuk collage, ikut daripada arahan daripada pentadbir tu lah. Alright. Boleh ya. Setting komputer kau tu kali nol. Ya, icon print tu dia keluar nol. Dia akan keluar icon print, tapi kita ubah dia pergi PDF. Tukar pun boleh rasanya tu. Yang penting bukan print. So kita boleh save dokumen tu yang dalam Google Form tu dalam bentuk, dan tak kisah dalam bentuk apa, yang penting kita boleh upload balik ke dokumen di ERPH kita nanti. Boleh? Alright. Okey, setakat ni boleh ikut cikgu-cikgu. Ambil catatan pun apa nanti boleh buat review balik ya. So, saya rakam di sesi ni. Daripada ucapan guru besar tadi saya rakam untuk sesi ni. So, kita akan upload balik apa yang kita bincang ni. Kita tengok nanti lah yang mana yang sesuai. Cikgu Syam yang pakar. Mau upload ke mana? Facebook sekolah mungkin terlampau besar. Tidak, privacy kita akan buat untuk channel untuk sekolah punya lah. Okey. Boleh saya dapat respon? Okey cikgu, boleh ikut setakat ni. Belum kita pergi yang the next ya. Alright. Okey. 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 Baiklah, kalau sudah settle di sana. Ini kita pergi yang next ya. Untuk kita buat QR code untuk setiap guru. Untuk makluman cikgu-cikgu, ini pun
atas kebenaran cikgu-cikgu lah. Kalau cikgu tidak izinkan pun tidak boleh juga. Saya akan tunjukkan macam mana untuk kita buat untuk QR code untuk kita punya e-filing. Kenapa sebenarnya? Ini rasional kepada buat QR code ni sebab kita di musim hadapi pandemik jadi kita tidak tahu sebenarnya kita ni bawa virus ke, kita ni kena virus pun kita tidak tahu. Dan ini benda yang berlaku hari-hari, kita tahu kes sangat-sangat banyak. So saya nampak yang QR code sebelum ni bukan benda yang sangat perlu sebenarnya. Kita walaupun benda ni sudah cukup lama, cuma dia bukan benda yang budaya. Cuma selepas pandemik ni kita nampak penggunaan QR code ni benda yang menjadi satu, ialah macam satu budaya baru. Kita pergi mana-mana pun kita pandai sudah scan, kita tahu sudah macam mana mau scan. Itu benda yang basic lah, maksudnya semua orang tahu sudah. So ada baiknya sebenarnya kalau kita laksanakan benda ni secara maksudnya secara menyeluruh sudah. Maksudnya kita buat step by step, itu yang kami buat selepas perbincangan dengan guru besar dan 31. So kita buat untuk panitia kita sudah settle untuk semua QR code ya. Dan hari ini saya akan tunjukkan KP-KP tahu kita akan pecahkan nanti cikgu-cikgu nanti mungkin boleh rujuk balik dengan KP-KP macam mana mau buat benda tu. Okey, cuma hari ini saya akan tunjukkan step by step. Cikgu boleh baca juga panduan yang saya post sebelum ni di kertas kerja tu, dia ada panduan macam mana mau create QR code. Cuma kita mau selaraskan saja untuk pembinaan QR code tu saja sebenarnya. Untuk memudahkan apa? Satu, memudahkan untuk pentadbir untuk menyimak sebenarnya. Yang kedua, QR code ni nanti kita akan bawa ke kelas, tidak perlu sudah kita bawa artis yang banyak-banyak. Kalau macam ada pelawat datang ataupun kita dicerap, ada orang hanya perlu scan QR code kita saja sebenarnya, dia boleh tengok apa yang kita ajar hari ini. Dan kita boleh tengok direct melalui kita Google Drive lah. Okay, so ini yang langkah yang paling awal kita mau buat. Kita akan buat untuk panitia dan kita akan bangunkan untuk semua guru untuk ERTH ni dulu. Okay, selepas tu nanti ini satu perbincangan daripada GB juga. Sebab kita banyak sebenarnya maklumat data sekolah sekarang, sangat banyak. Cuma kita tidak selaraskan benda tu untuk mudah diakses. Benda tu sudah ada, buku panduan pengurusan sekolah kita pun sangat banyak maklumatnya sudah dalam sana. Ada tambahan lagi macam di bawah guru data, saya Ibrahim pun memang dorang ada data studio untuk data guru dan data murid yang kita boleh akses anytime. Dan di bawah Cikgu Syam yang selaraskan untuk ICT pun kita ada sudah tapak untuk Facebook dan kita ada website untuk sekolah juga. Okey, benda-benda ni nanti kita akan buat dia punya QR code dan Syaman sendiri penyelaras untuk PBD pun dia ada tunjukkan kemarin masa kami bengkel dengan panitia-panitia, mereka pun ada tapak studio untuk PBL punya. So selepas ni mungkin kita ambil masa sikit juga untuk kita buat benda ni. So kita mau jadikan benda ni dia budaya dulu. So kita buat yang paling basic dulu, yang kerja hakiki kita dulu untuk RPH ni lah, maksudnya benda yang kita buat rutin. Bila kita sudah biasa ni, InsyaAllah kita akan buat lebih mudah untuk the next nanti. Okey, so saya tunjukkan step dia untuk buat alright. So saya tunjukkan step untuk kita buat QR code yang paling basic untuk muka depan. Ini kita boleh apply untuk semua cikgu sebenarnya, tidak ada masalah. Kalau cikgu selepas ni mau buat untuk benda-benda lain yang melibatkan urusan kisah urusan peribadi pun sebenarnya boleh juga sebenarnya, tidak ada masalah untuk buat QR code. Okay, so kita pergi yang paling basic untuk buat tapak umum dia untuk kita punya ni RTH. Okay, so bila cikgu right klik dia, klik sebelah kiri ni cikgu. Okay, ataupun cikgu boleh buka saja terus. Ini paling mudah buka. Ini kena ubah setting di sini dulu. Sebelum kita buat QR code ni, kita kena ubah setting di sini dulu. Tekan di bahagian share ni. Okey. Ini tak ada masalah ni. Yang tadi saya terangkan, cikgu boleh cek siapa cikgu punya penilai ataupun kontak yang akan semak cikgu punya ERTH tu. Okey. Bawah yang kena ubah di bahagian sini dulu. Okey. Masuk di bawah ni tekan change. Ini saya kena bagi tunjuk sebab dia asalnya, selalunya dia akan letak asalnya seingat saya di sini Minister of Education ataupun dia restrict. Kalau cikgu letak restrict, walaupun kita buat QR code, orang tidak boleh juga akses kita punya QR code.
Okey, yang kedua, kalau kita letak Minister of Education Malaysia ni, hanya orang yang guna MOE saja. Maksudnya orang yang bila dia scan, dia hanya yang ada email MOE saja yang boleh masuk. Ubah saja di sini. Anyone with the link. Siapa-siapa yang dapat link tu bila dia scan, dia boleh dapat. Ini yang pertama yang kita kena ubah di setting tu. Okey, tukar pergi anyone with the link. Cuba klik saja di sana, anyone with the link. Boleh ya? Okey, selepas tu tengok di sebelah dia tu. Di sini pun kena tukar, letakkan sebagai viewer sahaja. Jangan letak sebagai editor. Sebab ini untuk safety, untuk keselamatan kita punya dokumen juga. Kalau kita letak editor ni, kalau dia scan, dia boleh edit sebenarnya benda-benda dalam sana. Bahayalah. Itu sebaiknya letak sebagai viewer saja. Sebab selalunya orang yang akan mau tengok kita punya bahan ni, dia just mau tahu benda tu kita buat ataupun tidak. Memang dia mau tahu kita ada buat benda tu ataupun dia mau tengok apa pelajaran kita ataupun dia mau cek kita punya PPT kan nanti. So kita letak sebagai viewer saja di sana. Alright. Lepas tu save ataupun tekan done saja. Ini yang pertama. Okey. Boleh cikgu? Tak nampak. Oh wait. Nampak tak yang saya share tu? Oh wait, sekali lagi ya, wait. Mana kalau boleh nampak muka tu je. Ya, tengah. Okey, sekarang boleh nampak? Okey, dah nampak. Alright, okey, sorry ya. Okey. Nampaklah sejelas putih. Alright. Okey. Alright, sorry ya. Saya ulang balik yang bahagian tu tadi. Okey. Okey, bila cikgu buka ni, yang file daripada yang dikongsikan daripada admin sekolah. Okey. Kita tekan bahagian share ni dulu. Ini tadi saya sudah tunjukkan tadi. Cek betul ke kita punya penilai yang ada dalam sana. Okey. Dan yang kedua di bahagian bawah ni. Okey, di bahagian bawah change ni. Cikgu juga boleh buat terus ya kalau cikgu buka. So kita berbengkel. Saya bukan bagi taklimat kan cikgu. Kita berbengkel. So cikgu boleh buat. Buka di bahagian change di bawah tu. Tukar dia. Sebab asalnya dia akan letak Minister of Education seingat saya. Okey, dengan distrik antara dua ni lah. So sebab kita mau buat QR code, sebelum tu ini kena ubah dulu. Kalau cikgu letak Minister of Education, walaupun kita sudah create QR code nanti, hanya orang yang ada email MOE sahaja boleh akses kepada kita punya PRPH tu. Ataupun yang mendapat konten dalam dia nanti lah. Okey, so ubah pergi anyone with the link. Okay, ini settle. Lepas tu di bahagian sebelah dia, di bahagian view ni pun sama. Letak sebagai ini saja view, jangan letak sebagai editor. Okay, sebab kita mau jaga dokumen kita dalam sana. Untuk elak bila diorang scan, diorang takut diorang tidak biasa, dia diorang ubah susunan dia, diorang terpadam apa. So untuk safety, kita letak sebagai viewer di sana. So dia boleh tengok saja dan dia boleh download kalau dia perlukan kita punya RTH ke, dia perlukan kita punya salinan data PBD ke dia mau tengok, dia boleh download juga sebenarnya. Kalau viewer ni dia boleh tengok dan dia boleh download dokumen dalam sana. Right? Okey. Boleh, selepas tu tekan done saja. Tak berubah Nul, boleh, tidak ada masalah.
kita tidak ada masalah. Kalau kita sudah pernah buat QR code ya, macam tu yang sudah nampak dia sudah ada buat untuk QR code-nya. Ubah saja di bawah tu, di bahagian setting dia. QR code tu tidak berubah, link tu tidak berubah. Itu sebab itu setting sahaja. Okey, boleh ya? Okey. So, lagi cikgu boleh? Sorry kalau ada soalan yang saya tidak jawab, send balik di chat ya. Ataupun ada benda yang cikgu muskil, tanya aja cikgu. Sebab mungkin cikgu ada cara yang lebih baik nanti, kita boleh tambah baik juga. Okey. Kalau kita pergi untuk bina QR code ya. Okey, sudah. Cikgu tekan dan saja macam tu. Untuk buat QR code, masuk saja pergi Google cikgu. Kita type QR code monkey dia punya nama. Type saja QR code monkey. Okay, QR code monkey ni yang dia paling atas sekali. Dia akan keluar lagi. Dia banyak sebenarnya generator untuk QR code juga, dia bukan QR code monkey saja. Dia banyak lagi yang jenis lain yang kita boleh pakai. Okay. Ini salah satulah yang paling mudah untuk pakai. Okay, kita boleh pakai QR code monkey, ini yang paling mudah. Alright. So, balik pergi di sini. Ini untuk kita buat yang muka depan ya cikgu. Ini untuk depan, maksudnya bila orang scan QR code tu, dia akan nampak semua ke-66 file tu. Maksudnya dia akan dapat nampak ke-66 file cikgu tu, yang di dalam tu. Okey. Copy link di bawah ni cikgu. Dia ada tulis perkataan copy link. Okey, copy saja, dia akan tulis link copy. Lepas tu baru pergi ke tab untuk QR code. And then di sini padam saja bahagian URL ni, kita paste dokumen tu di sana ataupun link tu di sana. Alright. Boleh cikgu? Boleh? Dancing monkey. Okey, selepas tu ini tambahan dia. Sebenarnya dia banyak jenis untuk QR code ni, cuma kita selaraskan pakai yang paling standard lah. Untuk mudah supaya tidak macam-macam, kita buat satu yang standardized saja. Tapi untuk makluman cikgu juga, nanti saya akan bantu juga untuk buat untuk guru-guru yang mungkin ada tak faham apa, kita akan bantu melalui KPKP. Kita akan buat dalam bentuk TRC sebab KPKP memang sudah buat untuk pembinaan QR code ni. So, semua KP, 12 KP sekarang sudah buat untuk QR code untuk e-filing Panatia tu. So, selepas ni, KPKP pun akan menjadi facilitator untuk bantu kita bina untuk QR code ni. So, untuk tambahan, kalau untuk urusan sekolah, kita akan letak logo image ni, kita upload, kita pakai logo sekolah. Tapi untuk urusan ERPH ini, maksudnya ini, kita punya individu. So, kita letak gambar kita sendirilah. Upload saja image dalam sana. Kita boleh cari image itu yang paling formal ataupun yang paling official lah. Gambar, sebaiknya gambar yang bagus lah maksudnya. Okey, ini contoh saja. Ini saya bagi dengan contoh saja. Okey, dia bagi tahu tu kalau sudah add logo tu. Itu dua saja. Logo, add logo dengan link tu. Okey, selesai itu terus create saja. Okay, dia akan keluar QR code dia. Last kali kita download. Kalau sudah keluar, pastikan ada gambar kita yang kita letak tadi itulah. Okey, lepas itu kita download. Betul. Dan paling penting, buka benda ni, tengok dari mana, and then kasih rename balik situ, supaya tidak keliru.
Saya rename balik lah. Boleh ya? Alright. Okay. Boleh cikgu? Dah dapat dah? Alright. So ramai yang sudah biasa buat juga ni. So, okay. Sama juga step dia cikgu. Untuk kita buat, so kita buat 6 folder tu. Okay. Untuk folder, untuk data peribadi ni pun sama. Kaedahnya sama. Kita klik hitam, lepas tu kita di bahagian share dia. Okay, barulah kita copy link ni. Saya ulang. Ini tadi yang di depan dia. Okey, untuk setiap daripada folder ni nanti kita akan buat dia punya QR code juga. Okey, sama juga kaedahnya. Kita klik dia, selepas tu kita pergi bahagian share. Sebab setting kita sudah ubah daripada depan tadi. So bila kita sudah ubah daripada depan tadi sana, dia akan automatik dia sudah ubah keseluruhan untuk folder. So tidak perlu kacau sudah. Tinggal kita copy link sahaja. Okey, dan kita bawa ke QR command key tu ataupun apa-apa yang generator yang kita pakai. Tidak perlu sudah add image. Add image ni sekali saja yang pertama. Then the next tu padam dan gantikan dia punya URL tu. And then kita create. Okey, dan selepas tu download dan rename balik dokumen tu. Itu yang paling selamat lah untuk buat. Okey. Boleh cikgu? Dan Mari kita katun tu, mari mama kasih. Mama kasih di mana? Mari kita kasih. Mama kasih di mana? Mama kasih di mana? alright. Okey, kalau sudah ada soalan lagi cikgu sebelum kita pecahkan, sebab selepas ni kita akan buat dia dalam bentuk PLC, yang maksudnya cikgu-cikgu akan isi, cikgu Ainul sudah isi ada post borang, ada link yang cikgu Ainul post di Google Form yang di atas. Okey, cikgu Ainul boleh post untuk link untuk link panitia. Dia ada satu Google Form yang selepas ini cikgu akan isi ya. Cikgu klik, tulis nama, nombor IC dan juga panitia mana yang cikgu masuk. Kalau misalnya cikgu cuma mengajar matematik, masuk dalam matematik, boleh klik lebih daripada satu panitia. Sebab untuk daftar SPL, PLC, SPL, KPM tu dia perlu nombor IC. Okey. So, selepas itu nanti baru kita pecahkan tu kepada panitia masing-masing lah bila mereka mau buat nanti untuk cikgu ada form. Boleh tengok di link chat tu lah cikgu. Cikgu boleh klik sementara saya jawab soalan cikgu Dayang Aminah. Okey kak? Saya tunjukkan lagi sekali kak. Pelan-pelan kak. Okey. Sambil yang lain boleh isi link. Saya tunjukkan sekali lagi ya kak. Bye. Kakak buka folder yang di bahagian daripada sekolah punya tu yang di-share oleh sekolah. Bye. Okey, pergi ke bahagian gambar nama hujung kita di bahagian share, kalau kita salah share. Alright. Lepas tu kakak boleh tengok siapa yang semak kita punya ERPH tu. Okey.
Pentadbir yang mana? Di bahagian bawah ni Kak. Di bahagian bawah ni, sebelum kita copy dia punya link untuk buat QR code, kena set di sini dulu settingnya. Setting ni pastikan letakkan dia sebagai anyone with the link. Kalau kita letak Minister of Education macam gini, hanya orang yang ada MOE saja. In case lah orang yang mau tengok bahan kita tu, ataupun yang memantau kita, ataupun yang memerlukan bahan untuk kita, dia scan tapi dia tidak ada email MOE, dia tidak boleh masuk kepada kita punya bahan tu. Okay. So kita ubah pergi anyone with the link, and then di sebelahnya tu tukar dia pada letak sebagai viewer saja. Okay, tidak perlu letak sebagai editor. Sebab kita tidak mau orang ubah takut dia terpadam apa kita punya bahan dalam sana. Okay, sebab viewer ni dia boleh download bahan tu, dia boleh view, dan dia boleh download lah. Yang paling penting dia boleh download kalau dia perlukan bahan. Viewer dia tengok saja. Kalau dia perlu tengok, dia tengok sajalah. So dia keluar, dia tidak mengganggu apa-apa dalam sana. Okay, selepas tu sudah settle, copy saja link kita. Okay, copy. And then bukalah apa-apa generator. Yang paling bagus pakai QR Monkey. Macam mana mendapat QR Monkey ni? Type saja di Google QR Monkey. Alright. Lepas tu kita masuk. Yang paling atas tu dia. Dia akan tulis. Sekali lagi saya tunjuk tak. Okay, type di Google. And then masuk di QR Monkey generator tu, dia akan keluar yang website ni. Ini yang free punya, bukan yang apps ya. Kalau yang apps tu kena install lagi. Ini yang direct kita buat daripada online punya. Okay. Selepas tu yang link tadi yang kita sudah copy, masukkan di bahagian sini. Enter content. Okay, enter content. Paste saja dalam sana. And then kita letak kita punya image ataupun gambar kita yang official punya lah. Sebab ini kita punya pribadi kan, bukan kalau urusan sekolah kita pakai logo sekolah. Untuk panitia kita pakai logo sekolah. Yang di tengah-tengah dia. Alright. Lepas tu upload saja, anda akan keluar gambar. Dan tekan create QR code. Okay, selepas pastikan sampai dah keluar gambar kita. Last sekali kita download. Selepas download, rename balik lah. Ini muka depan dia ataupun yang ini data pribadi, ini PPG punya ataupun yang RTH. Ikut nama folder yang kita buat dia punya link tu lah. Rename saja balik. Okay, cek saja di bahagian mana kalau mau tengok, tekan saja dia akan bagi tahu juga tu. Show in folder di mana benda tu kita letak. Akan keluar begitu. Untuk lebih selamat, cikgu cek dulu lah. Cikgu scan. Kalau cikgu dapat masuk, cikgu scan saya di sini. Kalau cikgu masuk terus betul ke tempat yang kita buat tu, maksudnya betul apa yang kita buat. Kalau kita scan tapi salah tempat, maksudnya salah lah dengan tempat yang kita buat QR code ya. Alright. Okay, so sebelum kita tolong isi dulu cikgu. Ada 3 Google Form. Yang pertama Google Form daripada yang untuk rekod SPLC kita untuk hari ini. So, kita untuk PLC itu kena rekod guna nomor IC. So dalam Google Form yang cikgu Ainul post tu dia ada minta nama penuh kita, nombor IC, dan juga panitia apa yang kita masuk. Kalau ada lebih daripada satu, klik saja lebih daripada satu. Dia macam yang scan suhu murid juga tu dengan dia punya pilihan tu. Yang gejala-gejala. Yang kedua, Google Form daripada cikgu Sapar. Ini untuk pelaporan ataupun dapatan PLC. Okey, dapatan PLC kita hari ini cikgu isi sebab untuk pelaporan PLC dia kena ada tapak. Dia sebenarnya pakai borang. Cuma sebab kita buat bengkel hari ini dalam bentuk online. So nanti cikgu isi sejak Google Form yang daripada yang cikgu Sapar kongsikan. Dapatan PLC itu.
Boleh cikgu kita teruskan? Ada sikit lagi saya mau kongsikan. Ini saya kongsikan untuk ERPH habis lah cikgu. Kalau untuk jika perlu bantuan, boleh rujuk dengan KP-KP satu ataupun boleh terus berhubung dengan saya pun boleh. Mungkin ada benda yang cikgu tidak faham. Dan mungkin boleh tengok balik untuk video ni sebab sesi ni saya rakam. Ini kelebihan bila kita pakai Google Meet daripada KPM ni, kita boleh rakam. Tak kisah berapa lama pun, sejam ke 2 jam kelas juga atau meeting yang kita buat, kita boleh rakam dan kita boleh revise balik benda-benda yang kita sudah present ataupun benda yang kita kongsikan. So untuk orang yang tak faham, dia boleh tengok balik lah nanti. Okay. So selepas ini saya akan kongsikan dengan cikgu macam mana cara buat. Mungkin ada di kalangan guru juga. Saya nampak ada beberapa kelas yang kalau kita berada di sekolah bandar, ada murid yang memang ada pendapatan ataupun orang ada kemampuan untuk ada telefon sendiri, ada data internet sendiri. So saya punya murid-murid, tapi mungkin tidak semua lah. So mungkin ada murid yang boleh ataupun boleh dihubungi melalui begitu dan mungkin perlu untuk cikgu ajar dia secara live. Maksudnya live ni beginilah, secara online menggunakan Google Meet. Sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana mau create link untuk Google Meet. Kita buat sekali, tapi kita boleh guna berkali-kali untuk the next class. Kita buat satu kali saja. Okay. Okay. Alright. Boleh cikgu? Okay. So kita teruskan ya. Sikit lagi. Kita habiskan mungkin dalam jam 9.30 kalau sempat. Kalau habis awal kita sampai 9.30 saja. Cuma untuk yang mungkin tidak jelas lagi apa, boleh stay, kita akan tunjuk balik. Okay, so saya tunjukkan macam mana untuk create kita punya bina untuk link Google Meet. Okay, so in case kalau cikgu perlu untuk bersemuka dengan murid untuk ajar guna macam kita buat hari ni lah. Cuma mungkin dia punya audience murid, senang kita mau ajar dia, menunjuk dia. Okay, dan dia memang ada kemudahan internet, mungkin boleh gunakan benda ni. Okay. So, ini dia ada 3 cara untuk kita buat Google Meet. Satu, kaedah yang paling selalu senang, kita terus masuk pergi apps ataupun di Google Direct, terus kita klik bahagian Meet. Ini yang paling basic lah. Kita boleh terus tambah ataupun start meeting. Cuma keburukan bila kita buat yang macam gini, bila kita ada masalah, maksudnya kita live internet tidak bagus, bila kita admin, kita masuk, kalau tiada orang masuk dalam sana, dia akan hilang terus. Bila kita terkeluar satu kali, dia akan terus hilang link. Dia tidak boleh pakai sudah. Itu yang keburukan dia pakai yang begini. Okay. Ini yang pertama. Yang kedua, ini saya mau tunjukkan yang kaedah yang paling bagus dan dia selamat. Okay. Kita masuk di bahagian Gmail. Kita masuk kita punya Gmail. Gmail di bawah, guna MOI punya ni lah yang paling bagus. Okay, masuk di bahagian Gmail dia, email dia. Okay, email dia. And then pergi compose ni gitu. Pergi compose ni. Untuk kita create. Ini yang paling. Sorry. Ni masuk pergi sini. Sorry ya cikgu. Masuk sini, masuk pergi ni. Kalender. Sorry. Tekan link, dia akan masuk pergi kalender kita. Okay, masuk pergi kalender. Okay, contoh kita mau buat kelas tu esok. Ataupun tak kisahlah tidak. Kita masuk.
tekan pergi create tu, masuk di kalender, masuk pergi create. Lepas tu type lah untuk ni besok kita mau buat kelas, contoh kelas matematik 4 2 contoh. Ini kita buat sekali saja ni cikgu. Okey. Kita tetapkan dia punya tarikh, boleh ubah setting dia. Contoh kelas tu setiap hari Rabu. Okey, mula kelas tu kita boleh edit dari sini. Mungkin kita mau buat kelas tu mungkin pagi ataupun petang, bila-bila yang sesuai lah itu. Perbincangan dengan ibu bapa ataupun murid punya request. So ada kelas yang memang muridnya ada kemampuan untuk internet ataupun ada phone sendiri. So boleh buat mungkin pagi macam gini. Ada murid mungkin bergantung dengan parents dia, mungkin boleh buat petang ataupun malam, tak kisah, ataupun hujung minggu, daripada ikut cikgu masing-masing lah. Sebab ini pilihan saja untuk yang mau guna untuk Google Meet. Okey. Selepas tu masukkan dia punya masa. Ini masa ni tak compulsory juga. Cikgu boleh letak all day pun tidak ada masalah. Ataupun meletak masa dia pun tidak ada masalah. Sejam punya kelas ke, 2 jam punya kelas. Dan kalau medan ni berterusan, in case lah macam PKPB ni berterusan apa, dan kelas tu jadual sudah ada keluar kan, dan dia akan repeat. Letak saja, ubah di sini setiap minggu. Jadi minggu contoh, nanti setiap hari Rabu depan dia akan masuk dalam reminder kita. So tak perlu kita buat balik dia punya link tu, dia akan buat link tu sekali. Okey, ini settle, masuk di bahagian bawah. Ini kalau cikgu ada email Google Classroom ataupun MOE murid-murid kelas masing-masing, memang ada tu data dia. Data Google tu daripada Cikgu Syaman, Cikgu Janan tu ada data tu. Dengan saya pun ada, cikgu boleh ambil, copy saja. Copy dengan paste di sini. Dan dia akan automatic masuk ke email ataupun Google Classroom. Murid-murid tu dia pergi di bahagian email diorang lah, invitation tu. Dan tambah di sini, add Google Meet. Add Google Meet yang pertama. Yang kedua, ini yang trik dia cikgu. Sebab saya tahu di sekarang ni ada yang ikut, yang tidak ada dalam sini. Kenapa ada 56 orang? Ada juga guru-guru yang tengok melalui live stream. Live stream ni macam dia tengok benda ni secara live, cuma dia tidak boleh respon lah. Terima kasih untuk guru-guru yang ikut juga. Untuk tambah live stream tu, di bahagian tepi dia, klik ada satu anak panah ke bawah. View conference details dia panggil. Okey, turun ke bawah. Ini yang kena klik. Add live stream. So apa kelebihan bila kita pakai live stream ni? Ada murid-murid yang mungkin dia punya internet, yalah, internetnya untuk Google Meet dia ada. Dia ada installer dia, ataupun kadang ada yang cerebet juga. Dia kena install dulu Meet tu kalau pakai telefon kan. Dia kena install apps-nya. So untuk murid-murid yang begitu, dia akan klik sekejap link tu nanti. Dia akan tengok direct macam dia tengok YouTube lah. Dia direct terus boleh akses benda tu tanpa dia perlu login lagi apa. Dia tengok saja, cuma dia tidak boleh respon untuk PNP tu. Alright. So bila sudah tekan settle sampai bawah, ni tambah-tambahan ni tak penting, cuma tambah-tambah pun tidak masalah. Okay. And then save. Settle. Satu kali je cikgu buat. Dan minggu ke depan dia akan keluar lagi balik tu. Macam hari ni yang saya set ni untuk 14 hari bulan. Lepas tu 21 hari bulan dia akan keluar lagi. Dan seterusnya. Jadi dia buat sekali saja. So, macam mana mau kongsi dengan murid nanti? Cikgu klik saja yang dia masuk dalam kalender kita ni, dan dia akan hantar tu. Kalau cikgu letak yang tadi tu ada murid yang cikgu letak dalam sana yang add guest tu, otomatik dia akan terima invitation tu. Dia akan tahulah dia ada kelas bila. Okey, dan ini saja yang cikgu copy. Cikgu copy, lepas tu paste. Okay, habis copy, paste lah di WhatsApp dah, di Telegram dah. Ini cara yang kita kongsikan dengan murid nanti. Itu kalau dia punya arahan dia bahasa Melayu apa, masuk kelas bila apa. Okey. Itu saja, kita buat sekali dan kita boleh guna berkali-kali. Kalau lah in case lah macam minggu depan, minggu yang seterusnya tu kelas tiada sudah, cikgu hanya perlu klik dan padam saja event tu. Delete this event and the following events. Habis. Maksudnya dia sudah boleh pakai, tidak perlu kita pakai sudah link tu. Tapi selagi kita akan guna, selagi itu sekali saja kita guna. Kelebihan dia bila kita guna yang macam ini, murid boleh, kalau dia guna MOE, dia terus boleh masuk tanpa kita perlu accept lagi benda. Dia kecuali dia pakai email lain,
Dia masuk pergi Google Meet tu dia kita kena accept lah dekat admin untuk terima dia. Dan yang keduanya bila dia ada watch live stream begini, selamat untuk mereka yang mungkin phone-nya tidak dapat guna untuk Google Meet. Okey. Dan saya tunjukkan di sini kalau bila cikgu sudah buka nanti Google Meet tu, saya chatnya step utama ni, di mana mau rakam. Bila kita sudah mulakan kelas, dia akan bagi tahu tu di depan dia akan keluar tu di depan. Dia akan tulis live di sana dan dia akan bagi tahu tu start live streaming. Itu just tekan saya live streaming, barulah murid-murid yang ataupun orang yang dapat link untuk murid-murid tu lah. Dia tekan link tu baru dia akan dapat paparan untuk live streaming tu. Cuma dia tidak boleh respon macam gini, dia tidak boleh chat, dia hanya boleh tengok sesi itu. Okey, dan yang kedua, macam mana mau rakam di bahagian ni, kita pergi yang di sebelah you are presenting ni, kita klik saja di sana, dia akan bagi tahu di sini. Dia ada sebelum stop streaming dia tulis sana record kelas tu. Soalnya kalau cikgu buat kelas mungkin 5 minit, 10 minit, 15 minit ataupun setengah jam, 1 jam, rakam lah. So mungkin murid yang tidak dapat ikut sesi itu, dia boleh tengok balik. Dia akan otomatik, ini kelebihan dia bila kita Google Drive KPM ni, dia besar dia punya storage. Jadi kalau kelas tu 1 jam pun dia masih boleh tampung lagi. Berbanding kalau kita pakai yang email kita yang biasa punya Meet, dia ada limit 15 gig saja. Selepas tu dia penuh, dia tak boleh save sudah video. Dan video ni nanti macam ini, nanti dia otomatik akan save di My Drive kita, di Google Drive kita lah, dia otomatik akan save. So untuk murid yang tidak dapat hadir, yang murid kecil mau tengok apa yang belajar ini, poster sama dia, sama ada cikgu punya channel sendiri kan, macam cikgu ada buat channel YouTube apa, suruh bagi dia link untuk dia tengok di sana lah. Ataupun kalau kelas tu tidak panjang, 15 minit, 10 minit, mungkin video tu boleh upload saja, send dengan dia. So dia boleh tengok apa yang dia belajar hari itu. Itu mungkin untuk yang tak tahu lah, mungkin ramai yang sudah tahu. Sebab saya pernah tes untuk murid-murid sebelum PKP hari itu, yang di ujung-ujung ramai juga murid yang boleh guna dan seronok lah sebab orang dapat berinteraksi dengan kita secara terus. Dan kaedahnya pun saya hanya minta bagi orang chat macam gini kalau ada soalan. Dan yang kedua, kalau kita bagi penerangan dengan murid itu ataupun kita mau tanya dengan murid, kita minta orang buka mic itulah. So interaksi itu antara kita dengan dia dan yang lain-lain. Dia banyak lagi sebenarnya. Untuk Google Meet ini dia ada whiteboard, dia boleh buat kerja berkumpulan. Cuma kita akan buat benda tu next lah kemudian. Ini untuk yang just untuk permulaan kalau cikgu mau cuba dulu. Okay. Alright. So boleh cikgu. So sudah kan, semua sudah isi borang. Okay. Dan kalau cikgu nampak di sini, ini extension untuk data kehadiran hari ini. Ini kalau cikgu pakai Google Meet daripada komputer, direct terus, kita boleh tengok siapa yang masuk, siapa yang keluar. Dia akan save nih, otomatis nanti kita boleh save kehadiran ni. Kalau macam murid pun kita boleh save terus kehadirannya. Ini kita tambah extension lah, dia panggil kita letak extension kehadiran punya. Okey, untuk kita dia panggil Meet attendance punya. Tambah saja di bahagian mana Chrome tu, type tambah untuk Meet attendance punya. Dan dia akan keluar. Kalau murid itu masuk, dia kita jam berapa dia masuk, jam berapa dia keluar. Ini guys, yang lain tidak bagus. Alright. Okay. So, yang save kehadiran. Mau tengok macam mana dia save kehadiran? Okay. Tunjukkan. Kalau ada soalan tanya ya cikgu. Ini saya biasa pakai sudah. So mungkin dia perlu, dan in case lah kita masuk kepada sekolah-sekolah yang so kita sekolah bandar kan, so banyak murid yang berkemampuan dari saya yang parentsnya orang ada kemudahan, so orang boleh WhatsApp apa maksudnya orang ada internet lah, so, mungkin sekali-sekala boleh guna Meet untuk salah satu kaedah untuk kita mengajar atau interaksi dengan murid, atau kita kena quarantine ke apa kan, mungkin kita lebih mudah untuk berinteraksi dengan murid. Okey, so saya tunjukkan macam mana mau save kehadiran tu. Kalau paparan yang biasa, dia tidak keluar dengan cikgu. Yang ini kena save, dia panggil extension. Extension ini maksudnya sambungan yang kita buat kepada kita punya Meet. So macam mana mau buat? Cikgu kena pergi buka, type set di Google Meet
attendance. Maksudnya kehadiran punya. Meet attendance. Oke, dia akan keluar. Nah, ini yang ini, Google Meet attendance. Kena install nih cikgu. Ini selepas tu, pastikan dia keluar nih. Dia banyak pilihan tuh. Oke, Google Meet attendance. Ini saya sudah download itu dari cakap remote. Biasanya dia akan bagi tahu sini Google Meet nya. Cikgu tekan, saya klik, dia akan otomatis savekan kepada cikgu punya Google Meet punya. Ini yang pertama, ini Google Meet attendance. So, bila dia cikgu sudah add benda ni dalam cikgu punya Google Meet, komputer lah paling bagus guna komputer lah untuk yang ini. Okey, dia akan keluar paparan yang dalam bentuk begini nanti. Dia, kalau cikgu boleh nampak ni, dia ada nama. Okey. Dan last sekali, bila sudah kita mau perlu kehadiran habis kelas, tekan save saja. Dia save, dia akan keluar. Dia akan keluar list tu dalam bentuk Excel. So kita boleh tahu murid tu siapa yang datang kelas hari itu jam berapa. Untuk dia dalam bentuk. Boleh? Alright, okay. Dia akan keluar nanti dalam bentuk macam ini. Jam berapa minit dia record untuk setiap masa yang dia masuk, dia keluar, dia masuk, dia keluar pun dia akan tahu. Dengan account dia tu lah. Okay. So, senang lah, tak perlu lagi buat pelaporan kehadiran dia, senang tinggal merujuk saja. Okay. Ya, canggih sebenarnya cikgu. Benar, sangat canggih. Banyak sebenarnya lagi dalam Meet ni. Yang biasa saya nampak dipakai macam ada guru-guru yang sudah biasa guna. Kita kena biasakan guna lah maksud saya. Sebab kalau in case kita kena transfer pindah ke sekolah-sekolah ataupun kita pergi sekolah-sekolah yang lebih cemerlang, memang orang memang pakai benda ni. Jadi benda yang wajib sudah compulsory. Jadi at least kita ada pendedahan, kita biasa, tidaklah kita nampak sangat kita tidak tahu benda tu kan. So sikit-sikit kita baca. Alright, boleh ya? So, saya rasa ada lagi apa-apa cikgu mau tanya sebelum saya untuk yang penyelarasan itu saja ya, untuk yang hari ini punya, dan pembinaan QR code nanti kita akan bagi kepada PLC ikut penatian masing-masing. Dan yang lain-lainnya, kalau cikgu yang masih mau stay, saya boleh tunjukkan untuk yang selepas ni, tak wajib cikgu boleh lab selepas ni. Siapa-siapa yang mau belajar untuk mau guna Kahoot ke, mau guna quizzes ataupun mau guna Socrative, ini pun antara alat yang saya rasa murid sangat seronok belajar, ataupun mau guna Google Form. Saya boleh tunjukkan sedikit ataupun yang benda-benda yang cikgu mau guna untuk pembelajaran masa PKPB. Cuma ini tidak wajib selepas ni. Mungkin dalam 9 minit lagi, 9.40. Alright. Okey. Cikgu juga tolong isi 3, sekali lagi saya remind, tolong isi 3 form. Yang pertama kehadiran PLC itu, so kita mau daftar dalam PLC itu panitia. Yang kedua form, ada 2 silakan. Yang kedua form berkenaan dengan dapatkan kepada bengkel hari. Okey. Ada 2 saja. Dan yang ketiga, si Ainul akan ada bagi link untuk barcode untuk kehadiran daripada direct untuk SPLG punya yang biasa punya. Okey cikgu. Kalau ada apa-apa, siapa yang mau stay, boleh tanya. Mungkin cikgu segan mau tanya, so kami orang kan. Siapa yang masih mau stay ataupun mau tanya apa-apa, boleh tanya. Kita akan buat dalam setengah jam lagi sampai jam 10 kalau ada apa-apa. Dan kalau tiada, saya akan kongsikan selepas ni macam mana kita mau bina untuk Kahoot lah yang paling senang. KP sudah belajar untuk Kahoot. Okey, mungkin ada yang biasa sudah guna quizzes apa itu, senang sikit lah. Ataupun mau guna untuk Socrative, antara 3 tu lah. Okey, kalau tiada apa-apa, saya bagi laluan karena saya ada guru besar. Kalau ada cikgu mau cakap apa sebelum pesanan daripada guru besar. Okey, so terima kasih banyak atas makluman semua.
atas maklumat-maklumat yang dibagi. Terima kasih kepada guru-guru yang ada respon. Saya tengok ada chatting respon. Kemudian satu lagi, saya rasa ini boleh dirujuk dari masa ke semasa lah kan. Dari masa ke masa, rujuk kalau ada apa-apa yang timbul kekeliruan, macam mana nak share. Saya pun kadang-kadang keliru macam mana nak share aku punya file. Dan apa yang patut kita buat, jangan rasa segan untuk berkongsi sebab kita semua dalam keadaan yang baru, mungkin ada yang dah pandai, jadi perkongsian itu satu yang terbaiklah untuk dapatkan keputusan yang terbaik untuk sekolah. Okey, itu dia. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Okey, terima kasih Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu. Jadi siapa-siapa yang ada urusan lain boleh, Cikgu boleh bukan diusir lah, boleh left. Tapi kalau ada yang masih mau stay, Cikgu boleh stay. Saya tidak tutup lagi ya. Sebab saya akan habiskan sampai jam 10. So totalnya dalam 2 jam lah. So video ni nanti saya akan bincang sama Cikgu Syam ataupun Cikgu Anil macam mana untuk di-upload. Sama ada paling senang mungkin di YouTube lah. Untuk 2 jam dia boleh tampung di YouTube. So kita akan bagi link tu untuk rujukan kepada guru-guru yang mungkin mau tengok balik ataupun tak faham, okay, ataupun yang tiada, dia boleh rujuk balik, dia boleh tengok di sana nanti. Okay, sebab sesi ini kita rakam daripada jam 8 sampai jam 10. So sekali lagi terima kasih Cikgu sebab hadir untuk bengkel penyelarasan kita hari ini. So semoga bermanfaat untuk semua. Okey, terima kasih sekali lagi Sol dan Upload di YouTube lah. Saya pun bertawaran, saya betul untuk upload di YouTube. Sebab kita tidak ada channel sekolah lagi sebenarnya kan. So mungkin kita boleh buat channel untuk sekolah kita. Dan cadangan saya macam channel sekolah ni, kalau macam guru-guru kita biasa sudah guna Google Meet ataupun biasa buat video pendek-pendek saja untuk pengajaran untuk by topik saja. Kita macam buat benda tu dalam berfokus untuk setiap guru by topik, apa yang dia ajar dengan murid, penerangan saja mungkin dalam tempoh 5 minit, paling lama untuk 10 minit untuk penerangan topik kan, ajar langkah-langkah macam ada langkah-langkah kerja dia apa. Selepas tu baru kita compilekan, kita upload di YouTube. So bila macam ada berlaku macam ni PKPB ke apa-apa yang berlaku ke depan nanti ataupun untuk ulang kaji murid, dia hanya kita bagi link saja untuk dia tengok balik apa isi pembelajaran itu. Itulah cadangan mungkin untuk jangka masa yang nampak. Saya tengok ramai guru-guru yang memang berkemahiran buat video, yang dia rajin untuk buat editing apa kan. So ada sekolah yang memang ada buat macam tu, cuma orang memang ada tapak lah. Okay, so macam cikgu nak molek pula. Takut saya tengok muka guru. So jangan dulu lihat cikgu, saya mau bergambar dulu. Saya mau ambil gambar guru-guru. Boleh tengok kamera masing-masing. Ya, coba setting. Saya ambil gambar untuk record. Jadi kita boleh tengok kamera masing-masing. Kasih betul tudung. Bagus itu kamera. Perempuan tu touch-up sikit. Kita boleh pandang kamera. Alright. Okey. Okey, 1, 2, 3. Okey. Sekali lagi ya, sekejap. Jangan dulu. Tak nampak? Sekali lagi. Okey, wait. Dia nampak pun. Okey. 1, 2, 3. Okey. Alright, thank you very much, Cikgu. Jerome, kau macam imam pula. Betapa Ben, 14 hari kan? 14 Ulang lagi. Okey. So,
Kalau tidak apa-apa sudah. ulang. Yang boleh live, yang mesti saya Ulang, akan betul. tunjukkan selepas ini bagaimana untuk Samsul, buat dua Samsul. trik. Ulang. Ada trik sebenarnya untuk bina kita punya Kahoot ataupun Ulang, ambil Socrates gambar ataupun lah. quizzes yang actually sebenarnya benda ni sudah ada dibuat. Boleh lihat cikgu, kalau cikgu sudah mahir tu tidak ada masalah. Jangan di belakang Sebab kita sudah ternampak habis untuk sesi yang ini hanya tambahan saja untuk perkongsian. Dan mungkin kalau cikgu ada benda mau kongsi dengan yang lain yang mungkin bermanfaat untuk terutama sekali musim PKPB ini, inilah peluang untuk kita kongsi dengan kawan-kawan kita yang lain. Oke, so saya akan tunjukkan selepas ini beberapa kaedah yang biasa saya pakai untuk murid. Oke, dan sebenarnya benda-benda ini memang sudah ada di online, cuma mungkin kita tidak tahu cara untuk mau guna benda. Oke, so pertama saya akan tunjukkan yang Kahoot punya sistem. Oke, steps untuk Kahoot ni. Oke, sebelum saya pergi ke Kahoot tu, saya mau tunjukkan sedikit perkenaan dengan Windows. Samsul. Bila cikgu guna ini, sebelum saya masuk Kahoot ya. Ini saya mau tunjukkan cikgu. Bila cikgu paparkan nanti, bila cikgu guna Meet dengan murid. Hello non, aku punya. Oh, astagfirullahaladzim, aku tak dengar. Oke. Teruskan dia bilang. GB boleh teruskan. Okey. Samsul sudah dengar. Tadi masuk hal-hal lain. Jadi untuk cikgu-cikgu semua, ni musim PKP ni tolong jaga kesihatan dan juga tolong buat ya PJJ tu sedaya mungkin sebab pemantauan lebih orang kata agresif lah oleh PPD JPN, terutama JPN lah dia nak tengok sebab apa kita ni diberi keistimewaan untuk PDP JJ supaya duduk di rumah. Jadi untuk masa-masa lapang cikgu kalau ada apa-apa tak buat, tolong buatlah sikit walaupun bukan hari cikgu mengajar tapi cikgu boleh buat modul-modul kah, dan saya pun ikut buat modul sekarang di samping mengesahkan cikgu punya JD, deskripsi DJ ya, job description JD pada PK yang belum lagi mengesahkan job description. Guru-guru minta tolong bagi cepatlah respon supaya saya boleh meluluskan. Dan saya sekarang ni pun sedang buat, kalau cikgu nak tengok tu, saya tak pamer lah. Nampak kan? Tu. Saya juga sedang membuat modul untuk, bukan untuk tahun 4 je, tapi untuk mungkin tahun-tahun lain yang boleh digunakan. Itu je. Jadi jangan lupa PDPJJ dan juga kita punya perkembangan potensi kita, kompetensi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, masih ada 30 orang. Hubungan 3 orang, 30 orang, 33 orang lagi masih ada. Okey. So, kita teruskan cikgu, ada sedikit lagi masa. Bunyi daripada anu kali, bangunan sekolah kali di depan. Kalian hayat tu. Okey, so ada 32 orang lagi masih stay. Okey, so saya akan tunjukkan dengan cikgu, kongsi dengan cikgu kaedah ataupun cara untuk kita apa yang mau menutup kita. Okey, saya akan tunjukkan cara untuk buat daripada Kahoot. Kalau cikgu belum ada akaun Kahoot, cikgu kena sign up dulu. Ya macam biasalah. Quizzes ke, dia Kahoot ke, dia Socrative ke, semuanya kena sign up dulu. Sign up macam biasa juga tu. Contoh macam Kahoot, cikgu type saja Kahoot, pergi search di Google, ataupun kalau mau Socrative, cikgu type saja Socrative. Dia ada advantage cikgu, setiap satu jenis pembelajaran ni ataupun apps ni, bukan apps lah, macam benda yang diorang bangunkan untuk pembelajaran, dia masing-masing dia punya ada advantage masing-masing. Dia lain-lain dia punya kelebihan dia. Ada yang ada di satu tempat, ada yang tiada di satu tempat. So tiga-tiga ni untuk maklumat cikgu, ketiga-tiga, bukan Socrative saya tidak pasti, so saya pun nama saya tidak masuk untuk Socrative. Cuma Kahoot dengan Quizzes dia link terus dengan Google Classroom. Untuk maklumat cikgu, Kahoot dengan Quizzes bila cikgu set up, cikgu sudah sign up, bila cikgu hantar soalan, dia akan terus boleh post kepada Google Classroom murid masing-masing. Dia akan dapat link di sana juga, sebenarnya kita boleh hantar terus. Selain kita boleh hantar guna link biasa. Okey. So bila masuk Kahoot macam gini, cikgu masuk, kalau yang memang tak pernah register, cikgu kena register dulu lah. Register sebagai guru. Okey, tulis nama, dia akan minta email dan minta untuk approve. Okey. Yang saya mau tunjukkan di sini, kaedah untuk masuk bila cikgu sudah login nanti. Apa maksud kakak split kak? Ini saya bagi saya kak, briefing biasa. Nanti kalau ada masa mau kena buat dia punya kali. Sebenarnya boleh Google saja dia tu, sebenarnya boleh share terus. Boleh search di Google. Cuma kaedah dia saya mau bagi tahu trik bila cikgu sudah ada account tu, macam mana mau dapatkan soalan tu. Macam mana mau bina soalan tu yang paling cepat. Dan sebenarnya benda tu memang sudah ada, cuma cara kita mau dapatkan benda tu. Okey. So bila sudah create account tu nanti, dia akan masuk macam gini. Okey. Bila cikgu sudah ada account Kahoot tu lah. Dan kaedah dia untuk ini yang paling best mengguna sebenarnya Kahoot ni. Dulu Kahoot dia sebenarnya hanya untuk pembelajaran dalam kelas saja, sebab dia kena murid guna komputer ataupun guna telefon untuk orang jawab, dia ada pilihan warna. Paparan soalan akan papar dekat dekat skrin. Cuma untuk semenjak COVID ni, orang bangunkan Kahoot ni, orang upgrade sudah sistem tu. Dia boleh sudah assign benda tu ataupun bagi tugasan tu secara long distance. Maksudnya murid boleh jawab di rumah dan orang basic still boleh compete each other, dia punya sistem. Dia macam quizzes juga. Okay. So bila masuk sudah, cikgu sudah ada account nanti, masuk pergi bahagian untuk dapatkan soalan yang paling mudah ataupun kita boleh tengok benda tu ada orang buat atau tidak. Okay, contoh kalau macam matematik, ikutlah. Kita mau masuk topik tambah. Kita type saja di discover tu, masuk discover. Lepas tu sebaiknya ikut tipsnya,
sebaiknya ambil spesifik topik tu. Sebenarnya sebab ada orang yang sudah buat ataupun guru lain yang sudah buat, dia memang buat benda tu secara spesifik. Ada yang by topik, subtopik, ada juga yang lampau umum pun ada juga. Ikutlah. Kalau memang ada, kalau tiada, memang cikgu kena bina soalan sendirilah. Ini untuk step yang pertama. Kalau tiada, memang kena buat juga soalan sendiri. Dia tidak susah juga buat soalan sendiri. Cuba kalau memang benda tu, soalan tu sudah ada, kita boleh run, kita boleh guna. Contoh, saya cari untuk tambah. Dan sebab Kahoot ni dibangunkan bukan di Malaysia, so soalan-soalan dia kebanyakan dia ada koleksi soalan juga yang banyak, tapi dia dalam bahasa Inggeris lah. So untuk guru bahasa Inggeris dia mungkin boleh senang sikit. Kalau macam untuk sekolah yang dual language, mudahlah orang sebab orang boleh dapatkan. Cuma arah soalannya berbeza sebab agak tinggi untuk soalan luar negara lah. Orang punya arah, orang punya matematik pun dia agak Cuma ada yang masih boleh pakai lah. Saya pernah pakai juga yang untuk English. Ini contoh macam kita type tambah, dia akan keluar semua topik tambah. Ini memang orang sudah buat dan kita boleh pakai cikgu terus. Kelebihannya kita boleh guna dan memang dia bersesuaian dengan kita punya standard pembelajaran, bersesuaian dengan kita punya aktiviti, kita boleh pakai. Contoh, bila kelebihan dia Kahoot ni, kita terus boleh play game. Bila kita klik, bila kita klik dia, kita masuk. Dia ada dua kaedah. Kalau cikgu mau soalan tu cikgu mau tambah ataupun cikgu mau tidak cukup untuk 10 soalan ni. Contoh macam ni sekarang dia bagi 10 soalan kan. Cikgu rasa cikgu mau tambah, cikgu mau edit lagi, mau tambah soalan ataupun ada jawapan yang cikgu cek. Bila cikgu cek ni, tekan show answer ni, cikgu nampak ada soalannya yang salah. Salah dia punya jawapan. Okey, cikgu boleh paling bagus cikgu duplicate dulu soalan tu. Tekan di bawah ni yang dekat bintang ni, dia akan tulis duplicate. Bila cikgu tekan duplicate begini, soalan tu dia akan masuk ke kita punya My Kahoot kita. Maksudnya kita punya personal account dalam Kahoot. Dia akan masuk ke My Kahoot kita ni. Dia tulis duplicate of mathematics tahun 1 tadi tu. So di sini senang sikit lah. So dia akan jadi otomatik di atas nama kita punya bahan tu sudah. So kita edit, kita boleh tambah soalan ataupun kita betulkan. Dan kita boleh rename balik dokumen tu. Okey. Ini yang paling cepat untuk kalau mau guna Kahoot ni. Kita hanya sign up dan kita boleh terus dapat soalan. Kalau memang topik tu, kebanyakannya topik-topik yang subjek favorite adalah BMI Mathematics Science. Kalau subjek-subjek yang orang jarang pakai, dia ada juga. Dia kena buat sendiri juga. Kita boleh edit lah. Okey, ini habis. Bila mau play cikgu, contohnya macam tadi, saya ulang balik yang saya discover tadi. Okey. Yang kita cari soalan-soalan untuk keluar, contoh kita mau ambil topik tolak. Kalau macam BM mungkin dari bahasa, tata bahasa ataupun dia ada juga memang orang buat yang soalan umum punya. Kita bisa ini contoh tolak. Contoh soalan tu okey, kita sudah cek, kita buka soalan tu okey. Dia tidak ada masalah, jawapan dia pun betul dan kita rasa jumlah soalan tu sesuai untuk kita bagi latihan dengan murid kita. Okey. Kita terus just tekan play saja. Okey, tekan play. Ini kelebihannya. Kalau kita mengajar dalam kelas, kita pakai yang ini. Memang kita kontrol soalan tu. Maksudnya setiap satu soalan kita rilis baru murid boleh jawab di phone orang ataupun di komputer orang. Ini sangat interaktif. Kalau Kahoot ni saya pakai semenjak di SKK, saya pakai di sekolah kita ni ada kemudahan internet yang bagus. Kalau sekolah-sekolah sebelum ni dia tidak ada internet, jadi agak payah untuk guna. Tapi kalau di sini sesuai. Kalau kita buat murid-murid kita tidak ada internet yang bagus juga di sekolah kita ini kan. So bagus untuk dalam kelas. Ini boleh terus buat dalam kelas guna di mama komputer yang boleh pakai. Saya pernah buat beberapa kali. Cuma untuk yang musim sekarang, tekan di sebelah ni juga. Tekan assign ni, masuk pergi assign. Okey. Selepas tu, di sini dia macam quizzes juga ini sistem. Kita boleh tetapkan tarikh bila pembelajaran tu ataupun soalan tu kita mau murid sebelum bila dia kena tamatkan lah. Contohnya macam mungkin hari ini kita rilis, mungkin esok ataupun Sabtu, mungkin ada murid yang lambat orang dapat data tu ataupun orang boleh online untuk minggu saja. Letaklah mungkin hari Ahad. Kita habiskan, letak jam berapa. Daripada kita lah, ini kita boleh setup sendiri. Kita boleh ubah juga ni, kita boleh ubah. Contoh bila kita sudah rilis soalan tu, ada lagi budak yang masih mau menjawab. Mungkin masalahnya tinggal 1 jam lagi, 2 jam, kita boleh edit soalan tu ataupun kita boleh tambah untuk ubah dia pergi tarikh yang lain ataupun masa yang lain, boleh, tidak ada masalah selagi dia belum end quiz tu.
Okey, dan untuk di rumah sebaiknya kita padam ni. Question timer ni tak perlu untuk di rumah, ini sesuai untuk dalam kelas saja. Okey, dan yang lain-lain ni tak perlu, biar daripada cikgu lah, biasanya ini tak perlu ubah setting, itu saya kasih off. Cuma untuk yang free, untuk Kahoot ni, dia yang free kita pakai ni. Dia ada yang free, ada yang membayar juga. Kalau cikgu rasa macam benda ni bagus dan murid sangat suka, dan untuk untuk jangka masa panjang mau pakai, ada yang berbayar. Dia berbayar, dia tak ada limit pemain ya. Maksudnya pemain ni bilangan berapa kali permainan itu dimainkan, ataupun berapa kali dalam bulan jam. Kalau murid yang sama, contoh dia main 2 kali, jadi kira 2 sudah tuh. Sampai 100 saja. Kalau untuk yang free ni, dia hanya sampai 100 saja. 100 kali benda itu dimainkan. Contoh macam dalam kelas itu ada 30 orang murid. Okey. So maksudnya setiap murid minimum dia boleh jawab dalam 3 kali lah. Selepas itu dia akan ambil hak orang lain lah kalau dia kawan dia mau jawab soalan tu. So dia still boleh jawab lebih daripada sekali. Tapi kalau cikgu gabung kelas sampai 2 kelas, 3 kelas, bagi strict lah murid boleh jawab sekali saja, tidak boleh lebih daripada itu. So kalau sampai 100, dia tidak boleh masuk sudah. Dia tidak boleh blacklist. Okey. So selepas tu create saja macam biasa. Okey, dia akan create keluar, dan dia akan keluar tapak macam ini. Dia akan keluar tapak. Macam mana mau bagi kongsi dengan murid? Ini saya bagi tahu, sebab Kahoot dengan quizzes dia link terus dengan Google Classroom. So kalau cikgu yang biasa guna Google Classroom, tinggal tekan saja di sini, terus tekan share, dia akan direct hantar pergi cikgu punya Google Classroom. Dia akan minta lah email apa itu. Dan paling bagus bila cikgu register, terus guna MOE punya. So dia link terus. Tak perlu kita buat 2-3 kali kerja. Okey. Tapi kalau yang tiada, terus copy URL begini. Okey, copy, ataupun boleh bagi murid pin pun boleh. Kalau saya biasa bagi copy lah, so kita mau letak copy, lepas tu pindahkan di WhatsApp ke, di Telegram ke, di Whats dulu ke, lepas tu letak arahan, minta mau klik lagi tahu jam berapa habis quizzes tu apa everything lah. Yang penting berkaitan dengan soalan tu lah. Okey, arahan-arahan yang kita mau bagi. Lepas tu nanti dia akan keluar tu. Kita kan boleh nampak kelebihan dia bila guna. Dia akan nampak, kita boleh tahu soalan mana yang murid tidak faham, dia macam analis item. Benda ni dia akan keluar macam mana session, soalan mana yang susah, berapa ramai yang betul. Kita boleh tahu juga kalau murid tu dia hentam ke, dia jawab, dia tembak saja, kita boleh tahu dia memang dia tidak jawab betul-betul. Dan ataupun dia masuk saja tapi dia tidak jawab pun soalan tu. Dia kasi masuk nama dia, lepas dia keluar, dia buat benda lain. Kita boleh tahu juga. Okey. So dia akan ada detail, dan di hujungnya nanti ni bila sudah habis tempohnya tu, kita boleh ambil report dia di sini. Itu kelebihan bila kita guna quizzes, kooperatif dengan Kahoot macam gini. Dia ada report yang memang dorang bina terus. Kalau macam dalam Kahoot ni, cikgu tekan saja, terus cikgu boleh save, download report tu. Bila cikgu download report tu, dia akan buat dalam bentuk Excel. Itulah macam bukti pelaporan untuk yang kita laksanakan untuk kehadiran, untuk kita tahu murid tu perlu dibantu kata untuk susulan dia apa daripada report yang kita bagi ni. Ini yang paling bagus. Okey. Bila kita tekan reportnya nanti, ini tentu yang saya sudah buat sebelum ni punya. Kemarin saya dah buat kelas malam, saya guna quizzes juga. Dia akan bagi tahu tadi tu. Bila berapa ramai players yang masuk, berapa ramai murid yang masuk. So daripada sini datanya nanti kita akan ambil untuk kehadiran everything. Nanti 1%, berapa pemain dia, kita boleh tengok kehadiran dia, berapa ramai murid. Ini yang kita gunakan untuk isi borang PDPJ. Maksud saya untuk yang memang itu yang sepatutnya lah. Cuma kalau memang kita bagi tempo tu panjang, pandai-pandai kita adjust anggaran yang selalu masuk. Dan kita boleh tahu berapa ramai murid yang betul untuk soalan tu, mana satu soalan yang susah. Dia macam manis item. Okay, ini nanti set. Dan itu upload lah untuk PGIRPH juga untuk sebagai bukti yang memang terlaksana untuk kita buat. Tak perlu print pun bagi saya benda-benda macam gini, just untuk rujukan kita. Kita boleh buka telefon nanti masuk di Google Drive kita boleh buka di telefon, kita boleh bila kita berjumpa dengan murid nanti kan, ataupun kita mau follow up murid. Okey, boleh cikgu? 24 minit sudah. Okey, mungkin cikgu ada kaedah-kaedah lain yang cikgu biasa pakai. Ini yang antara yang saya biasa pakai lah, Kahoot dengan kooperatif. Quizzes pun jangan para ramai sudah guru yang sudah biasa guna. Okey. Okey, so ada lagi cikgu, kalau tidak apa-apa saya akan stop untuk rakaman. Okey, sampai sini. Tapi cikgu boleh guna je platform ni. Kalau cikgu mau berbincang dengan kawan, mau membawa apa, ada benda mau discuss apa. Cuma untuk yang rakaman official saya stop sekarang. Okey. Saya mau save